KPM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Apa khabar sidang penonton? Apa khabar juga sahabat-sahabat saya yang sedang menonton ni? Terima kasih yang tidak terhingga kerana sudi menonton. Dan semoga sedikit sebanyak perkongsian yang akan saya sampaikan pada hari ini akan dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Anak-anak dan adik-adik semua ni, ada tak kawan baik ataupun sahabat baik? Takkan tak ada kawan kan? Takkan kita nak jadi jadi kera sumbang pula kan? Tak ada kawan, tak ada sahabat, duduk sorang-sorang je. Masa saya kecil pun saya ada ramai kawan. Cuma mungkin peredaran zaman teknologi ni tak samalah macam zaman saya dulu. Zaman sekarang ni anak-anak ni lebih berkawan secara online kan. Tapi tak kisahlah apa cara sekalipun kita berkawan, hargailah nilai persahabatan yang terjalin tu. Macam saya, kawan-kawan saya, ada yang dah bertahun dah kami kawan. Ada juga yang dah berbelas tahun, berpuluh tahun pun ada ya. Ada yang terputus hubungan sekejap tapi kami berhubung semula. Masya Allah, indahnya persahabatan ni. Kalau tak percaya tu, tanya dekat teman TV tu, kawan-kawan saya lah tu. Satu perkara yang saya nak bagi tahu pada sahabat-sahabat saya yang menonton siaran pada pagi ni. Sahabat-sahabatku, ana uhibbukum fillah. Saya sayang kamu semua semata-mata kerana Allah, insya-Allah. Baiklah anak-anak dan adik-adik sidang penonton sekalian, agaknya apa tajuk yang saya nak kongsikan pada hari ini ya? Dah tentulah tentang sahabat. Tajuk saya hari ini ialah sahabat yang dicari. Siapakah sebenarnya sahabat yang patut kita cari? Siapakah pula sebenarnya yang mencari kita untuk dijadikan sahabatnya? Jom kita lihat dulu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap jirannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baiklah, itulah sahabat yang kita nak cari, iaitu sahabat yang paling baik terhadap temannya ya. Dan kalau kita ni adalah sahabat yang dicari, maka jadilah sahabat yang paling baik terhadap teman kita juga. Masya Allah, indah kan bersahabat ni? Okey, baiklah, mari saya nak terangkan maksud hadis yang saya bacakan tadi. Apabila Nabi SAW menyebut hadis yang berkisar tentang sahabat ni, maksudnya berkawan dan bersahabat adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan kita di dunia ni. Kenapa berkawan dan bersahabat ni adalah sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita? Kerana hidup kita ni takkan sempurna dan bahagia jika kita hidup nafsi binafsi, hidup sendiri-sendiri maksudnya. Dan manusia ni sangat mengharapkan kehidupan yang baik dan juga sejahtera. Dan antara kehidupan yang baik dan sejahtera itu ialah mempunyai rakan, mempunyai sahabat dan juga jiran yang baik. Anak-anak dan adik-adik sedang penonton sekalian, kamu ni berkawan tak dengan jiran-jiran? Mestilah kan, kerana dengan mereka kita boleh belajar dan bermain sama-sama, tolong-menolong, bertegur sapa, bertukar juadah, dan sesekali apa salahnya kita bertukar hadiah juga kan? Kerana Nabi SAW juga kata apa? Tahadu, tahabbu. Maksudnya, hendaklah kalian saling memberi hadiah, nescaya kalian akan saling menyayangi dan mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kat sini jelas bahawa Nabi SAW sangat menganjurkan kita saling memberi dan menerima hadiah sesama kita. Untuk apa? Agar kita dapat memupuk perasaan kasih dan sayang, seterusnya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Allahu Akbar. Indahnya agama kita ni bila ia sangat menitik beratkan kasih sayang sesama insan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala juga ada menyebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Baiklah, apa maksudnya? Maksudnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, telah menciptakan kamu seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kemudiannya kami jadikan kamu berbagai bangsa dan juga kaum agar kamu saling mengenali sesama kamu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anak dan adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, jom kita cari sahabat yang akan membawa kita ke syurga. Kita kena cari sahabat yang kita boleh bawa mereka ke syurga. Siapakah sahabat yang dicari? Nak tahu kupasan selanjutnya? Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kita kembali, anak-anak dan adik-adik, senang penonton, rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Ahlan bikum min jadid. Sahabat yang dicari, siapakah dia? Seperti mafhum dalam hadis yang saya sebut pada awal tadi, kita mencari sahabat yang paling baik terhadap temannya, iaitu siapa? Kita lah. Jadi untuk tu kita juga perlu jadi sahabat yang paling baik terhadap teman dan rakan kita. Betul kan? Nak orang baik dengan kita, kita pun kenalah baik, jujur, ikhlas dengan orang lain juga. Jadi macam mana cara nak cari atau nak jadi sahabat yang baik pada teman-teman kita ni? Yang pertamanya, mempunyai akal yang baik. Nak jadi sahabat yang baik, Imam Al-Ghazali kata, yang pertama mestilah ada akal yang baik. Maksudnya di sini, nak cari kawan yang berakal, bukan berkawan dengan orang gila atau akalnya kurang sihat. Berkawan dengan orang gila, silap-silap nanti kita pun sama jadi gila. Na'udzubillah. Berkawan dengan orang yang akalnya tidak baik, bimbang nanti kita juga ikut sama menjadi seperti mereka. Orang yang mempunyai akal yang baik akan selalu berfikiran positif. Orang yang selalu berfikiran negatif pula akan selalu mencari salah orang lain. Dia je yang betul kan? Berkawan dengan orang yang macam ni nanti akibatnya akan membawa permusuhan dan menyakitkan hati je. Betul tak? Baiklah. Syarat yang kedua yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali untuk menjadi atau mencari sahabat yang baik, mestilah ada akhlak yang macam mana? Mempunyai akhlak yang baik, pandai berkawan dan bersahabat dengan orang yang baik akhlaknya akan menjadikan kita ni juga terpelihara dari melakukan dosa, kerana kawan dan sahabat yang baik akhlaknya akan sentiasa menegur bila kita tersalah dan tersasar. Dia akan mengajak kita kembali kepada kebenaran dan juga kebaikan. Janganlah kita berkawan dan bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya, iaitu orang yang tak dapat mengawal dirinya ketika marah ataupun mengawal dirinya ketika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, syarat ketiga untuk menjadi atau mencari sahabat yang baik, Imam Al-Ghazali berkata, jadilah atau carilah orang yang soleh dan solehah untuk menjadi sahabat kita, ataupun kita sendiri yang jadi seorang yang soleh dan solehah untuk menjadi sahabat kepada teman kita. Jangan jadi atau cari sahabat yang fasik. Apa dia fasik tu? Fasik ialah orang yang selalu melakukan dosa-dosa besar. Apa bahayanya orang fasik ni? Orang fasik ni adalah orang yang tak takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak dan adik-adik, nak ke berkawan dan bersahabat dengan orang yang tak takutkan Allah ni? Kalau dengan Allah pun dia tak rasa takut buat dosa, apatah lagi dengan kita sesama manusia kan? Lagilah dia tak takut nak khianat ataupun nak ambil kesempatan pada kita. Betul tak? Jadi jauhkan dari mencari atau menjadi sahabat yang fasik, tapi cari atau jadilah sahabat yang soleh dan solehah. InsyaAllah persahabatan macam ni akan kekal hingga ke syurga. Baiklah, syarat yang keempat yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali untuk mencari atau menjadi sahabat yang baik,
Okey, apa dia? Cari atau jadilah sahabat yang tidak terlalu cintakan dunia. Kenapa Imam Al-Ghazali menghalang kita dari mencari atau menjadi sahabat yang terlalu cintakan dunia? Kerana orang yang cintakan dunia ni ibarat racun yang dapat membunuh diri. Orang yang terlalu cintakan dunia ni akan sanggup melakukan apa saja demi mencapai kenikmatan dunia. Orang yang terlalu cintakan dunia akan sanggup menikam kawannya dari belakang semata-mata untuk capai apa yang dihajatinya. Orang yang terlalu cintakan dunia ni juga biasanya dia sendiri tak sanggup bersama dengan kita waktu kita susah, tapi waktu kita senang, mereka lah yang datang dulu kat kita kan. Jadi berhati-hatilah anak-anak dan adik-adik, carilah dan jadilah sahabat yang hanya bersederhana dengan kenikmatan dunia. Kerana orang yang bersederhana dengan kenikmatan dunia akan sentiasa setia dan ada bersama dengan kita di saat kita susah maupun senang. Seterusnya, syarat kelima, bagaimana nak mencari atau menjadi sahabat yang baik seperti yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Carilah dan jadilah sahabat yang tidak suka menipu atau berdusta. Carilah dan jadilah sahabat yang jujur dalam setiap perkara. Orang yang suka menipu akan terus selalu menipu. Orang yang suka menipu akan selalu mengambil kesempatan. Orang yang suka menipu akan selalu tidak ikhlas dalam persahabatan. Jadi anak-anak dan adik-adik sekalian, penuhilah 5 syarat untuk mencari atau menjadi sahabat yang baik. Baiklah, saya ulang semula ya. Yang pertama, carilah atau jadilah sahabat yang ada akal yang baik. Yang kedua, carilah atau jadilah sahabat yang mempunyai akhlak yang baik. Yang ketiga, carilah atau jadilah sahabat yang soleh dan solehah. Yang keempat, carilah atau jadilah sahabat yang tak terlalu cintakan dunia. Dan yang kelima, carilah atau jadilah sahabat yang tak suka menipu atau berdusta. Kalau kita dapat 5 syarat ni, insya-Allah kita boleh dapat sahabat yang baik. Dan kita juga boleh jadi sahabat yang baik, yang bukan hanya bersahabat di dunia, malah akan terus berkawan dan bersahabat hingga ke syurga. Mudah-mudahan, insya-Allah ya. Jadi anak-anak dan adik-adik sekalian, dah jumpa dah sahabat yang dicari? Alhamdulillah, ada yang dah jumpa tu, ada yang belum jumpa. InsyaAllah berusahalah dan bermohonlah kepada Allah yang Maha mendengar agar dipertemukan dengan sahabat yang dicari. Kemudian jagalah persahabatan yang terjalin dengan memenuhi 5 syarat-syarat tadi. Jom kita terus mencari sahabat sejati. Adik-adik, sahabat saya ni jangan ke mana-mana dulu ya. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan bikum min jadid, anak-anak dan adik-adik yang dikasihi. Terima kasih kerana masih setia menemani saya dalam misi pencarian sahabat yang dicari. Baiklah, kita dah tahu 5 syarat bagaimana nak cari atau nak jadi sahabat yang baik. Baiklah, sekarang saya nak kongsikan pula 7 ciri-ciri sahabat sejati di dunia dan akhirat. Kita kan nak berkawan dan bersahabat sampai syurga kan? Jadi untuk tu kita perlulah penuhi ciri-ciri sahabat sejati dunia dan akhirat yang saya nak kongsikan ni. Okey, apa dia? Yang pertama, saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sahabat yang berakal, yang berakhlak, yang soleh dan solehah, yang tidak terlalu cintakan dunia dan yang jujur ni sahajalah yang akan mampu saling mengingatkan kita kepada Allah. Cukup 5 syarat tadi tu, baru dia dapat ciri yang pertama ni. Imam Syafi'i pernah berpesan, jika engkau ada seorang teman yang selalu membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka peganglah dia erat-erat. Jangan sesekali engkau melepaskannya, kerana mencari teman yang sebaik itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Okeylah, yang kedua, saling tegur-menegur kesilapan yang dilakukan. Sama jugalah anak-anak dan adik-adik. Cukup je 5 syarat mencari atau menjadi sahabat yang baik seperti yang Imam Ghazali sebutkan tadi tu, barulah kita mampu untuk saling tegur-menegur kesilapan yang sesama kita lakukan. Kalau tak cukup syarat tu, mungkin teguran tu akan jadi pergaduhan, tak harmoni atau salah faham, dan berlakulah perbalahan. Sahabat yang baik sepatutnya menjadi pemberi ingatan yang baik dan setia kepada kita saat kita tersalah atau tersasar. Baik, seterusnya yang ketiga, saling menghiburkan Allah. Seronoknya bila ada sahabat yang suka menghiburkan ni, suka buat lawak, buat kita ketawa. Tapi lawak-lawak juga
Tapi kena lihat hiburannya macam mana. Menghiburkan tu boleh, tapi janganlah sampai memalukan. Jangan sampai menghina. Kerana hanya orang yang berakal, berakhlak, soleh dan solehah. 3 syarat pertama dalam bersahabat yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali tu je yang mampu menjadikan sahabat yang dicari tu saling menghiburkan sekaligus menyenangkan. Sahabat yang baik juga seharusnya pandai menyembunyikan kesedihannya agar kelihatan ceria dan gembira, semata-mata tak nak susahkan atau buat sahabatnya jadi susah dan sedih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi, maksudnya jangan abaikan kebaikan sekecil apapun, meski hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Allah, mulianya hati sahabat-sahabat saya, selalu hiburkan dan senangkan hati saya ni. Okeylah, kita teruskan dengan ciri yang keempat. Okey, apa dia? Saling memberi semangat. Orang yang tidak terlalu cintakan dunia akan selalu menyokong sahabatnya, bukan untuk menjatuhkannya. Orang yang jujur juga akan sentiasa bersama sahabatnya dalam susah dan senang. Okeylah, seterusnya ciri sahabat dunia akhirat yang kelima ialah saling memerlukan dalam apa juga keadaan. Allah, indahnya persahabatan yang didokongi oleh perasaan yang saling memerlukan. Hidup tidak akan terasa sunyi kerana sentiasa ada sahabat di sisi. Waktu kita gembira, ada wajah dengan senyuman yang dipamerkan serta ucapan yang diberikan. Waktu kita sedih, ada bahu yang boleh ditumpang untuk meluahkan segala kesedihan dan juga kesulitan. Dia ada dalam setiap keadaan lah, maksudnya. Allahu Akbar. Beruntung orang yang ada sahabat dan teman yang macam ni kan. Baiklah, seterusnya ciri sahabat dunia akhirat yang keenam ialah saling menjaga rahsia. Ciri ni sangat penting ya. Sahabat sejatilah tempat yang paling baik untuk kita simpan rahsia. Dialah orang yang paling kita percaya untuk jaga rahsia kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah diberitahu tentang suatu rahsia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku suatu rahsia, aku tidak akan menceritakan tentang rahsia itu kepada seorang pun walaupun setelah baginda wafat. Ummu Sulaiman pernah menanyakan kepadaku, tetapi aku tidak mahu memberitahunya. Hadis riwayat Bukhari. Allah, inilah contoh terbaik bagaimana jujurnya seorang yang bersahabat menjaga rahsianya meskipun telah ketiadaannya. Semoga kita semua berjaya menjadi sahabat dan sejujur sahabat Nabi, yakni Anas bin Malik. Okey, dan ciri sahabat dunia akhirat yang terakhir sekali ialah yang ketujuh, selalu ada waktu untuk sahabat. Ciri ni susah sebenarnya, tambahan lagi bila kita dah ada kehidupan kita sendiri. Kadang-kadang kita tak ada masa untuk sahabat kita tu. Tapi itulah ciri-ciri sahabat dunia akhirat yang patut kita cari dan jadi sahabat yang baik. Tidak akan mencari alasan, apatah lagi melengah-lengahkan masa untuk bersama dengan sahabat baiknya sendiri, sehingga kan waktunya yang sibuk pun dikatakan tak sibuk hanya untuk sahabatnya semata-mata. Masya Allah, ini sangat penting, apatah lagi di saat sahabat kita sangat memerlukan untuk meluahkan kesedihan, minta bantuan atau pendapat daripada kita. Sahabat yang tak perlu lagi dicari, tapi sepatutnya selalu ada di sisi. Siapa dia tu anak-anak, adik-adik sekalian? Ya, tidak lain tidak bukan, sahabat itu ialah Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah sahabat yang tak perlu dicari lagi, tapi dia sentiasa ada di sisi. Allah telah jadikan Al-Quran sebagai pelindung dan pedoman buat seluruh makhluknya. Al-Quran ini merupakan pelengkap dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdamping dengan Al-Quran setiap hari kerana ia merupakan penenang buat hari-hari baginda. Al-Quran merupakan madu Allah yang diutuskan untuk menjadi panduan buat seluruh umat manusia. Dan Al-Quran ini merupakan antara mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mulai hari ini jangan kita abaikan sahabat kita Al-Quran ni ya. Kita baca setiap hari. Mudah-mudahan dialah yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Jaga diri, hiasi peribadi. Jadilah sahabat sejati, sahabat yang dicari. Ke sawah tidak berlubuk, ke ladang tidak berarang. Bersahabat tak tunggu esok, dapatkan cinta dan kasih sayang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.